Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersama sekali lagi dengan saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin, pakar perunding psikiatri, dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan tentang psikologi anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya pergi lebih jauh, salam Ramadan al-Mubarak kepada semua tuan-tuan dan puan yang beragama Islam. Saya doakan semoga Ramadan kali ini akan memberikan sesuatu yang lebih bermakna kepada tuan-tuan dan puan dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik selepas Ramadan ini, insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, bersempena dengan Ramadan ini, saya akan membincangkan tentang bagaimana untuk kita nak membentuk tabiat-tabiat baik di kalangan anak-anak kita, ataupun nak membentuk satu perkara yang baik ataupun satu amalan yang baik di kalangan anak kita, terutama kerana anak-anak kita pun mungkin masih muda lagi, mungkin masih lagi kita panggil sebagai masih dalam keadaan rebung lagi, yang kita boleh lentur-lenturkan, bukan beruluh tuan-tuan, bukan anak-anak kita yang dah besar-besar ni boleh kita nak ajar susah tetapi anak-anak kita yang masih kecil, yang masih lagi belajar tentang dunia mereka, yang masih lagi belajar tentang kita, yang masih lagi belajar tentang diri mereka, supaya kita boleh membantu anak-anak kita membesar menjadi orang yang lebih baik seperti yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila bercakap tentang tabiat-tabiat baik ataupun satu-satu habit yang baru, sudah tentu dia ada proses bagaimana nak mengajarnya, dan sudah tentu kita kena membincangkan dari sudut umur berapa yang kita nak ajar anak-anak kita itu. Sebab kalau kita nak ajar di tingkat umur yang berbeza, sudah tentulah bagaimana approach-nya pun berbeza. Bagaimana kita nak tekan pun berbeza. Bagaimana kita nak cakap pun berbeza. Jadi dalam konteks pada hari ini, saya bercakap tentang anak-anak kita yang preschool ataupun prasekolah ataupun petatih, dan juga anak-anak kita yang baru sahaja memasuki alam persekolahan. So, pada peringkat ini, tuan-tuan dan puan, mereka ni special sikit. Special sebab apa? Sebab mereka belum ada lagi abstract thinking ataupun pemikiran abstrak yang boleh menerangkan konsep-konsep yang gaib, atau yang mudahnya konsep-konsep yang sangat subjektif yang tidak boleh kelihatan dari segi kategorinya dan sebagainya. Dan mereka ini banyak menggunakan imajinasi mereka untuk menerangkan banyak perkara sebelum mereka betul-betul faham tentang apa itu konsep-konsep abstrak, sebagai contohnya konsep-konsep ketuhanan, konsep dosa, pahala dan sebagainya. Walaupun kita dapat mudahnya sebab kita orang dewasa, tapi anak-anak kita bukanlah senang untuk mereka faham. Mereka mungkin tahu tentang dosa, mereka mungkin tahu tentang pahala, mereka mungkin tahu tentang syurga dan neraka dan sebagainya, tapi masih lagi mereka tak tercapai di akal. Even kita dah tua-tua ni pun ada ramai juga yang masih lagi tak tercapai di akal tentang dosa, pahala, syurga, neraka dan sebagainya kan. Ini kan pula anak-anak kita. Jadi hari ini kita nak belajar macam mana agaknya approach ataupun macam mana kita nak mendekati anak kita supaya anak-anak kita faham apa yang kita nak cuba sampaikan. Jadi untuk kita betul-betul menggunakan konsep psikologi tuan-tuan dan puan, amat penting untuk kita mengenali tahap perkembangan atau fasa perkembangan anak-anak kita. Dan hari ini sekali lagi saya nak memberitahu tentang apa yang Jean Piaget bercakap berkaitan dengan 4 fasa cognitive development ataupun pembesaran kognitif. So, yang pertama sekali adalah pre-operational dan yang kedua adalah concrete operational. Tuan-tuan dan puan. Okey, yang pertama sekali kita terang simple-simple je. Saya tak nak berat-berat sangat tuan-tuan dan puan. Okey. Fasa yang pertama yang saya nak terangkan adalah fasa di antara umur 2 ke 7 tahun. Di mana anak-anak kita belajar melalui 2 perkara yang penting. Yang pertama sekali adalah melalui imajinasi, yang kedua adalah menggunakan perkataan, tuan-tuan dan puan. Jadi dalam fasa ini tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita ni agak mengabaikan anak kita dari konteks komunikasi. Sebab kita merasakan bahawa mereka tidak faham lagi, dan ini mengakibatkan ada kalanya kita dismiss mereka ataupun menidakkan peluang mereka daripada belajar daripada kita. Sedangkan tuan-tuan dan puan, orang yang paling penting untuk mengajar anak-anak kita adalah kita sendiri ataupun penjaga dan sebagainya, bukannya orang lain. Seperti yang biasa sekarang ni kita mengharapkan guru mengajar segala-galanya dan sebagainya.
Tapi pengajar ataupun guru yang terpenting dalam kehidupan awal anak-anak adalah masih lagi ibu bapa. Jadi amat penting bila kita mengajar anak-anak kita pada peringkat umur 2 ke 7 tahun ini, kita menggunakan sepenuhnya penggunaan bahasa sebagai komunikasi pembelajaran yang terpenting. Apabila kita berkomunikasi mereka secara dua hala, apabila kita menerangkan sesuatu, apabila kita mengarah ataupun kita memberikan arahan-arahan tertentu kepada anak-anak kita, amat penting untuk kita menggunakan bahasa yang jelas, yang ringkas, dan seboleh-bolehnya kita menggunakan kepelbagaian bahasa supaya anak kita belajar menggunakan perkataan-perkataan yang penting ini semasa mereka membesar. Jadi kalau contohnya, kalau katakan kita kata anak-anak kita berpuasa contohnya, berpuasa lah mak ayah nak ajak azam berpuasa. Berpuasa ni yang pertama, mak ayah nak beritahu bahawa bila puasa kita tak boleh makan, tak boleh minum. Dari pagi sampailah ke petang. And then kita invite, Azam rasa Azam nak cuba tak? Contoh, Azam rasa Azam nak cuba tak? Dan bila anak-anak kita, bila kita menerangkan dalam situasi itu kan, bila kita ajak mereka dengan sesuatu yang menarik, walaupun diorang tak tahu lagi betapa teruknya berpuasa itu maksudnya menahan daripada lapar dahaga daripada awal pagi sampai petang, diorang tak tahu lagi. Tapi bila kita mengajak dengan cara ini, ia kelihatan menarik bagi mereka sebab kita menggunakan bahasa yang pelbagai, menggunakan perkataan yang pelbagai dengan nada dan intonasi yang betul dan sebagainya. Ini amat penting dalam proses kita untuk mengajar anak-anak kita sesuatu tabiat yang baik ataupun sesuatu perkara yang baik ataupun menghentikan mereka daripada melakukan sesuatu perkara yang kita tidak mahu mereka lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam konteks ini kan tuan-tuan dan puan, komunikasi itu amat penting dan komunikasi itu perlu dilakukan dengan keadaan tenang dan senang. Bukan hanya berkomunikasi apabila kita beremosi negatif. Banyak di kalangan ibu bapa di luar sana apabila mahu mendidik anak, mereka menggunakan emosi negatif sebagai pemandu mereka. Contohnya tengah marah nak mendidik anak, tengah sedih nak mendidik anak, tengah geram nak mendidik anak sebagainya. Dan biasanya apabila kita menggunakan komunikasi emosi sebagai pemandu dalam mendidik anak kita, ia tidak akan membantu anak kita untuk memahami apa yang kita cuba sampaikan. Apa yang mereka akan faham cumalah ibu bapa mereka marah dan ia menakutkan, ataupun ibu bapa mereka beremosi dan ia agak menyusahkan hati mereka. Jadi bila kita bercakap dengan anak-anak kita menggunakan bahasa yang baik, tenang dan sebagainya, digabungkan dengan imajinasi mereka yang seronok dan sebagainya, sudah tentu hasilan daripada apa yang kita mahu ajar itu lebih melekat dan lebih kuat berbanding dan kukuh berbanding dengan jika kita mengajar mereka dalam keadaan emosi negatif dan sebagainya. Kita kena jadikan ia seolah-olah satu permainan atau satu perkara adventure ataupun penjelajahan yang sangat menarik, menjelajah tentang kekuatan atau keupayaan diri mereka kalau dalam konsep puasa, dan juga bereksperimen dengan pelbagai masa, bereksperimen tentang bagaimana nak berunding dengan ayah, bila nak buka dan sebagainya, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, bila nak makan dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak perkara yang kita boleh ajar kepada anak-anak kita, tetapi ia tidak patut dilakukan dan kena paksa sebab ia sepatutnya dilakukan dalam konteks yang sangat seronok. Sangat seronok. Dia bukannya sesuatu yang macam anak-anak kita menderita pula nak belajar benda ni. Of course, kita tahu bahawa berpuasa itu bukan mudah contohnya, dan ia memerlukan ketahanan diri yang tinggi, tetapi bukanlah dengan dalam konteks memaksa mereka sehingga mereka rasa macam puasa ini bukan sesuatu yang menyeronokkan, puasa ini adalah satu beban yang aku takkan buat sampai bila-bila. Dan apabila mereka ada peluang nanti, of course dia akan jadi orang dewasa yang tak nak puasa dah. Pada semacam masa zaman kanak-kanak, puasa aku sangat traumatik. Okey. Jadi tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi dalam segmen kedua berkaitan dengan perkara ini. Nantikan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah tuan-tuan, tadi saya dah terangkan tentang asas dalam kita nak mengajar anak-anak kita tentang apa-apa saja tabiat yang baik adalah komunikasi yang berkesan, komunikasi yang tepat, yang baik, yang tenang dan sebagainya, dan tidak menggunakan emosi sebagai pemandu. Dan kedua ialah menggunakan ruang mereka berimajinasi untuk menambahkan daya tarik dalam satu-satu tabiat yang kita mahu mereka lakukan tersebut. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang satu-satu tabiat, ia adalah satu proses yang kena satu demi satu, langkah demi langkah, dan bukanlah kita kena humban atau kena campakkan mereka ke dalam situasi itu secara total tanpa memberikan mereka ruang untuk dipanggil sebagai ruang untuk
accommodate ataupun ruang untuk bergerak. Maksudnya kita terlampau rigid dalam mahu membentuk sesuatu perkara yang kita nak bentuk pada anak-anak. Contohnya, kalau contohnya tentang puasa, mungkin adik ibu bapa di luar sana sangat rigid. Okey, kalau tak boleh puasa sampai maghrib, maksudnya you gagal. Ataupun kalau puasa separuh hari, means gagal juga. Puasa mesti full day, itu baru diiktiraf sebagai puasa yang betul. Sedangkan anak-anak kita sebenarnya tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kita letakkan syarat itu seolah-olah puasa begitulah. Susahnya anak-anak kita nak mendapat puasa yang dapat sehari itu pun susah sangat. Sehingga mereka rasa macam apa ni, macam kenapa semua benda baik kena susah sangat kenapa semua benda yang mak ayah kata elok ni menderita, kenapa perkara yang mak ayah kata bagus ni macam takkanlah nak masuk syurga tu susah sangat macam benda ni kita jadikan terlampau rigid, terlampau keras dan sebagainya sehingga anak-anak kita menjadi tidak selesa. Sedangkan kalau contoh untuk anak-anak kita yang masih lagi tidak wajib berpuasa, umur 6 tahun, 7 tahun, mana ada wajib puasa lagi, tuan-tuan, 8 tahun pun tak wajib puasa lagi, mereka belum lagi akil balik sebagai contohnya. Kalau kita nyatakan bahawa even kalau puasa, kalau katakanlah dia bangun sahur dan sebagainya, and then dia puasa sampai pukul 10, and then kita kata tak tahan dan muka letih macam biasa, macam-macam lah dia punya perangai kan, you all tahu lah kan. Dan dia mau buka dan dia kata no need to comment about you gagal, no need to comment. Tidak perlu kita nak komen mereka gagal atau tidak. Itu adalah satu proses yang kita kata okay, good job, dapat puasa hari ni dapat puasa, katakan tadi sebab pukul 10 kan, hari ni dapat puasa 4 jam, good job, tomorrow kita cuba lagi. Okay, nak cuba tak esok? Then that kind of things, make it fun, make it relax, supaya ia tidak menjadi beban kepada mereka, tidak menjadi bahan untuk mereka dikritik dan sebagainya. Sedangkan benda ni tak wajib lagi bagi mereka. Tuan-tuan dan puan kena bertenang dulu dan ajar anak kita melalui proses ini secara perlahan-lahan dan bukanlah sebagai paksaan. Sebab ada di kalangan anak ibu bapa di luar sana menjadikan anak-anak mereka sebagai trofi, bangga anak mereka umur 7 tahun dah puasa 30 hari. Sedangkan anak mereka macam suffering through it, contohnya, ataupun jadi macam malu bila anak mereka masih tak boleh berpuasa sepenuhnya. Ini bukan tentang kita nak berlumba dengan sesiapa, tuan-tuan. Anak kita adalah anak kita, mereka adalah individu yang tersendiri, yang special, yang kita janganlah banding dengan anak-anak orang lain. Mungkin anak-anak orang lain mampu buat, tetapi anak kita mungkin belum mampu. Tetapi yang penting, sebagai ibu bapa, kita kena meraihkan kekuatan mereka dan meraihkan kelemahan mereka dan membantu mereka untuk memperbaiki kelemahan mereka. So dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan, bila kita nak mengajar anak kita tentang satu tabiat baru, kita kena bawa mereka satu demi satu, langkah demi langkah, step by step. Dan at the same time, jangan terlalu banyak kritikan, jangan terlalu banyak negative comments, puji atas usaha yang mereka lakukan. Kita tekankan tentang usaha yang mereka lakukan itu dan bukannya tentang hasil akhir itu. Hasil akhir itu mungkin pelbagai. Hasil akhir, kalau contoh saya bagi cara puasa lagi sebab ini kan bulan Ramadan kan. Hasil akhir mungkin pukul 10, hasil akhir mungkin pukul 1, hasil akhir mungkin 4, hasil akhir mungkin pukul 6, hasil akhir mungkin pukul 7. Aduh, kan. Tetapi jangan kita tekankan tentang hasil akhir itu sama ada gagal ataupun lulus dan sebagainya, tapi lebih kepada usaha yang mereka letak, usaha yang mereka lakukan dan sebagainya. Dan kita kena prihatin dengan situasi mereka. Jangan kata tak apa, tahan, that kind of things. Kita kena appreciate ataupun kita kena acknowledge kesusahan yang mereka lakukan, terutama bila kita bercakap tentang tabiat-tabiat yang susah ataupun tabiat yang macam ada banyak step. Contohnya puasa tadi, ataupun contohnya lain, mungkin kita nak tanamkan tabiat bangun awal, atau tanamkan tabiat untuk tidur awal, atau tanamkan tabiat untuk hentikan main telefon dan sebagainya. Kita appreciate step-step yang melakukan, appreciate setiap kerjaan yang mereka lakukan dan tidaklah menekankan tentang kegagalan-kegagalan. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan kena faham, dalam proses mendidik anak-anak ini, dia akan adanya fasa-fasa gagal itu. Dah berjaya gagal, berjaya. That is okay. Jangan kita jadi macam seolah-olahnya hakim yang tak boleh salah langsung. Hakim yang tak boleh salah langsung. Kita ni bukan hakim mahkamah tinggi, tuan-tuan. Kita ibu bapa kepada anak kita yang masih kecil. Mereka dalam proses belajar dan dalam proses belajar itu mungkinlah ada kesilapan dan jatuh bangun tersendiri. Dan kita kena benarkan ia berlaku. Bukan kita kata, it's okay, tak payah puasa, it's okay, tak payah. Maksudnya kita terus berhenti, bukan begitu. Tapi kita galakkan mereka mencuba. Dan yang pertama, yang kedua adalah raihkan kejayaan mereka. Yang ketiga adalah it's okay for them to fall. Tetapi kita
galakkan mereka untuk bangun kembali. Itu cara. Bukan maksudnya kita sangat rigid. Okey, kalau dah mula tu tak boleh berhenti lah. Don't like that. Sebab ada banyak perkara dengan anak kita kena fleksibel. Bukan sesuatu yang besar. Contohnya macam contohlah kalau anak kita main api dan kita tak okey main api sikit-sikit boleh lah. Itu cerita besar lah. Of course kita kena larang secara total. Tapi dalam konteks kita nak mendidik anak-anak kita tentang tabiat baru dan sebagainya, kita kena ada flexibility dari segi ketahanan jiwa kita sendiri. Kadang-kadang mak ayah yang tak sabar, anak-anak okey je, mak ayah yang tak sabar, mak ayah yang push dan sebagainya, sehingga kan anak-anak kita stres. What's the point? Kalau kita nak jadikan anak didik anak kita jadi baik, tetapi kita didik kebaikan itu melalui kekerasan. Faham tak? Kita didik anak-anak kita melalui kekerasan, dan sedangkan kita nak didik benda baik. Macam mana anak-anak itu nak menerima kebaikan itu dengan hati yang lapang jika ia dididik melalui kekerasan, ia dididik dengan ketegasan yang melampau batas, dan ia dididik dengan tiadanya ruang untuk berkompromi dan sebagainya. Saya tidak rasa bahawa hukuman dan sebagainya akan membantu anak-anak kita menjadi lebih baik. Hukuman maksudnya fizikal lah, ataupun paksaan akan menjadikan anak kita lebih baik. Tetapi apabila kita membawa mereka dalam satu proses, macam kita langkah demi langkah sebagai step by step sebagainya, sudah tentu anak kita akan appreciate proses itu lebih baik. Dia akan rasa mudahnya apa yang ibu bapa mereka cuba laksanakan di sini, apa yang ibu bapa mereka cuba terapkan di sini. Dan bila mereka rasa mudah dan senang, mereka akan lebih bersifat sukarela untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut tanpa paksaan. Dan ini sangat penting juga pada masa akan datang, tuan-tuan puan. Jadi okey, setakat itu sahaja dahulu. Nanti kita akan sambung lagi pada segmen yang akan datang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam segmen yang terakhir ni, saya akan bincangkan tentang apabila kita dah membentuk satu-satu tabiat pada anak-anak kita pada peringkat awalan tadi, di mana mereka masih lagi tak faham tentang konsep abstrak dan sebagainya, di mana mereka tak faham lagi perkara-perkara yang subjektif tentang syurga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Sekarang ni yang last kali, dalam segmen terakhir ni, kita nak sebab peringkat awal tadi mereka lebih kepada diri mereka. Jadi kita nak, selepas mereka dah membentuk tabiat itu, kita nak memberikan mereka langkah pelajaran yang seterusnya, iaitu perkaitan mereka dengan dunia mereka. Jadi apabila mereka telah berjaya melakukan itu dengan baik, tuan-tuan, barulah kita boleh masukkan konsep-konsep yang lebih subjektif, konsep-konsep yang lebih abstrak ke dalamnya. Contohnya macam kita menyatakan bahawa berpuasa ini mengingatkan kita tentang kesusahan orang lain. Kita membincangkan apa rasanya berpuasa, apa rasanya rasa lapar, apa rasanya rasa baik. Dan kalau macam kita nampak orang susah dan sebagainya, apa yang kita patut lakukan. Jadi kita memperkembangkan idea-idea yang kita bentuk melalui tabiat yang simple tu kepada idea yang lebih besar, idea yang lebih menyeluruh, idea yang dimasyarakatkan, dan idea yang diruniakan kepada dunia nyata, situasi nyata dan sebagainya. Tentang ihsan, konsep-konsep baik ini, yang di sinilah kita akan perkenalkan apabila mereka sudah membentuk tabiat yang baik tadi. Sebab kita nak kaitkan tabiat yang baik itu kepada konsep yang lebih besar daripada itu. Sebab itu yang penting sebenarnya. Tabiat itu hanya akan jadi sekadar tabiat tanpa ada makna jika kita tak masukkan nilai ke dalamnya. Jadi pemasukan nilai-nilai yang baik ataupun nilai ihsan dan sebagainya ini kena dimasukkan secara perlahan-lahan berdasarkan perkembangan anak-anak juga. Dan pada peringkat umur 7 ke 12 tahun, itu adalah peringkat yang saya rasa wajar untuk kita masukkan nilai-nilai ini supaya mereka nampak satu saudara itu dalam ruang lingkup yang lebih besar, yang lebih luas, dan mereka boleh mengaitkan diri mereka dengan orang lain dan dunia mereka di sekitar mereka. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, pada masa yang sama kan tuan-tuan dan puan, apabila kita bercakap tentang tabiat-tabiat baik ini, sudah tentu apabila mereka membesar, mungkin mereka akan mengalami krisis-krisis tertentu. Sebab tuan-tuan kena faham bahawa dalam perkembangan perkembangan otak, perkembangan kognitif manusia ini, kita melalui fasa-fasa yang berbeza. Jadi pada peringkat umur 7 ke 12 tahun itu, mereka mula menggunakan logik akal untuk menerangkan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Jika tadi kita tak mendidik mereka dengan cara yang betul berkaitan tentang satu tabiat baik, pada peringkat ini mereka akan menggunakan logik akal mereka untuk memproses apa yang mereka kena lakukan ataupun apa yang mereka tidak perlu lakukan. Jadi ada kebarangkalian jika mereka tak faham kenapa kita kena buat itu, mereka akan cuba menggunakan logik akal mereka untuk mencuri-curi peluang untuk tidak melakukan sesuatu perkara yang mereka rasa menyusahkan.
Ini kerana apa? Sebab cara kita mendidik dia dah salah. Jadi apa yang mereka buat sekarang ini, mereka rasa sebagai beban yang menyusahkan, yang tak patut dia buat, dan kalau boleh aku akan langgar, tidak aku ada peluang. Jadi pada peringkat ini sebenarnya menggunakan konsep logik mereka akan mula mencari cara jalan untuk tidak melakukan apa yang kita telah suruh mereka lakukan pada peringkat dulu kan. Jadi pada peringkat umur ini tuan-tuan puan, kita kena tanamkan berbagai konsep-konsep yang lebih baik. Kita memberikan makna yang lebih besar kepada apa-apa yang mereka lakukan supaya mereka lihat sesuatu perkara itu dengan sudut pandang yang jauh lebih komprehensif berbanding yang sebelumnya. Jadi bila ini berlaku tuan-tuan puan, anak-anak kita akan membesar dengan satu sifat atau tabiat atau tingkah laku yang kita rasa wajar dalam masyarakat, dan ia boleh diaplikasikan bukan sekadar di rumah depan mata kita, tetapi diaplikasikan di luar walaupun kita tiada, kerana mereka nampak apakah impaknya kepada diri mereka dan orang sekeliling mereka apabila mereka melakukan sesuatu perkara yang baik itu. Dan seterusnya, bila mereka meningkat lebih dewasa, mungkin umur dah lebih 12 tahun, apabila mereka mula belajar tentang abstrak dan sebagainya, mereka memahami konsep abstrak dan sebagainya, akan lebih mudah untuk mereka menambah nilai saja ilmu abstrak itu ke dalam apa yang mereka telah pelajari pada peringkat awalan kehidupan mereka, pada peringkat mereka umur 7 ke 12 tahun, dan sekarang mereka akan masukkan konsep abstrak kepada apa yang mereka telah belajar. Jadi itu adalah satu lagi fasa pengukuhan yang penting, di mana jika sekiranya dua fasa pengukuhan yang sebelum ini gagal tuan-tuan puan, fasa ketiga ketika remaja ni sudah tentulah amat sukar. Jadi tidak mahu berhadapan situasi ini. Kalau boleh kita nak anak-anak kita sudah tentulah senang untuk diajar, senang untuk diasuh dan sebagainya, tetapi of course membesarkan anak-anak ini macam-macam cabaran dan setiap kita ada cabaran yang berbeza. Dan kita sentiasa doa supaya cabaran itu taklah susah sangat untuk berhadapan dengan situasi yang sebegitu. Jadi sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita hari ini, yang pertama sekali, peringkat awal anak-anak dalam mengajar anak kita ialah komunikasi, keseronokan melalui imajinasi, dan seterusnya adalah reward dan sebagainya. Yang seterusnya adalah kurangkan kritikan dan juga komen-komen negatif. Yang keempat, raikan apa-apa saja perkembangan yang mereka lakukan. Yang kelima, ibu bapa kena bertenang, bersabar dan juga tidak terlampau takutkan kegagalan anak-anak. Yang seterusnya ialah aware ataupun sedar tentang proses pembesaran anak-anak bila anak-anak mula menggunakan logik dalam pemikiran mereka dan kehidupan mereka. Dan seterusnya ialah pengukuhan di sepanjang proses pembelajaran ini. Saya harapkan perkongsian pada hari ini mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Kita jumpa di lain waktu.